Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nazih selaku pengerusi majlis dan juga merupakan salah seorang daripada tenaga pengajar di Sekolah Rendah Islam Raudatul Jannah. Terusnya, yang lagi dikasihi puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pertama dan selamanya setinggi syukur sama-sama kita rafu'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini lagi sekali kita dihimpunkan untuk sama-sama berada, bertemu, berkumpul dalam satu majlis ilmu di Dewan Seri RJ pada hari yang penuh dengan keberkatan, iaitulah Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari Jumaat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Jadi muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya tanya kepada Nazih, boleh duha ni untuk muslimat saja ke? Kan dia kata tak ustaz, sebab saya duk tengok dalam FB bila dia post gambar nampak muslimat aja. Kan tu saya tanya untuk muslimat saja. Dia kata kalau ikutkan tak ustaz, tapi memang hak mai muslimat je lah. Muslimin tak mai. Tak tahu pasal apa depa tak mai, mungkin depa segan, mungkin depa ada urusan, mungkin depa bekerja, ataupun mungkin depa mengasuh. Kan sebab ibu-ibu mai depa volunteer, tak apa pi kami mengasuh, habis kurang macam tulah kot kan. Ala kulli hal, alhamdulillah lah dengan segala nikmat yang Allah bagi ni. Jadi saya pun dah lama tak mai ni Seri RJ ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama tak mai. Rasanya masa almarhum Ustaz Bakri tak sihat pun saya dah mungkin tak mai dah kot di sini. Kalau saya pergi ziarah di rumah dia aja. Kan? Jadi lama jugalah. Lama juga. Jadi ni saya mai pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad atas jemputan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan adalah manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni bawa teman. Patutnya dia sekolah. Kan? Last sekali dia buat perangai tak mau sekolah, nak main sekolah ni. Kan tu yang pakai baju sekolah apa semua cantik dah. Last sekali tak mau. Nak main teman. Ni duk nak mikrofon ni. Macam ni punya cara dia tak puas hati tengok abah dia cakap bunyi. Dia cakap tak bunyi. Dia duk tengok tu macam kan. Nak buat macam mana membesar dalam keadaan macam tu. Duk dalam kandungan pun kita duk cakap merata dah kan. Jadi mudah-mudahan turunlah ke anak-anak, insya-Allah. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau tengok dalam poster yang Nazih buat kot sallallahu alaihi Muhammad, dia tulis itu ahlan wa sahlan Ramadan kot. Ahlan wa sahlan Ramadan. Maknanya selamat datang Ramadan. Dan kalau kita tengok dalam takwim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takwim hijrah, hijriyah ataupun hijrah kita duk panggil kan. Maknanya semakin hampir dan semakin dekat dah dengan Ramadan. Asalnya dalam 8 hari 7 hari macam tu je kot nak bertemu dengan Ramadan. Ini dah hari Jumaat, insya-Allah kalau ikut dalam takwim kita start puasa hari Ahad. Hari Ahad.
Maknanya apa dia? Maknanya hari Sabtu malam tu kita dah mula dah tarawih. Berkurang macam tu lah. Nah, ala kulli hal kita tunggu dulu lah. Nah, depa tengok anak bulan. Kan? Dia berpandukan kepada anak bulan juga, insya-Allah. Baik. Maknanya ahlan wa sahlan ya Ramadan ni, nak abang kat kita ni seronok dengan kedatangan Ramadan. Kita duk nanti kedatangan Ramadan setelah 11 bulan. 11 bulan duk tunggu, bahkan ada yang tunggu tak sampai. Dan kita ni insya-Allah agak-agak sampai. Sebab apa? Sebab bermula daripada Rejab hari tu ni, doa kita duk baca. Doa yang kita duk baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk je bulan Rajab, Nabi baca doa ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi baca doa ni. Kita Rajab habis dah, tinggal Sya'ban. Sya'ban pun duk ujung-ujung dah. Tu yang bila dengar ni orang baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nanti habis dah Sya'ban, tinggal Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Barakallah. Apa ni? Sallallahu ala Muhammad. Barikillahum malana fi syahri Ramadan. Maknanya kita nak abang kata seronok nak bertemu orang dengan Ramadan. Sebab tu ada lagu nasyid dia main daripada marhab apa ni, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kan, Ramadan tiba maknanya seronok tak? Seronok. Tapi kalau tiba-tiba Ramadan, dia pelik kan. Macam dia ni koma ke, bila jadi sedap lah Ramadan lah. Itu tiba-tiba Ramadan. Dia tak sama. Kalau Ramadan tiba, dia seronok, dia excited, dia semangat nak jumpa dengan Ramadan. Maka dia kan buat persiapan nak bertemu dengan Ramadan. Dia buat persiapan nak bertemu dengan Ramadan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Di antara persiapan, dia buat persiapan dari sudut fizikal, mental, rohani, jasmani. Nak kena sihat ni tubuh badan. Sebab tu bila minta doa dengan Allah nak bertemu dengan Ramadan, pertamanya kita minta umur yang panjang lah. Sebab nak jumpa dengan Ramadan. Yang kedua, umur yang panjang itu juga kita nak Allah bagi kepada kita kesihatan. Nak sihat. Ada orang berjumpa Ramadan tapi tak sihat, tak mampu nak puasa, tak mampu nak beribadah, terlantar sakit dan sebagainya. Walaupun dia bertemu dengan Ramadan, tetapi dia tidak mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak, ya Allah, temukanlah kami dengan Ramadan dalam keadaan kami sihat, dalam keadaan kami kuat untuk beramal, membuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian persiapan yang bagaimana nak bertemu dengan Ramadan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari sudut ilmu. Kita duk ulang kaji dah, duk tengok dah, duk study dah, duk buat revision balik apa semua ni. Pasal apa? Nak tengok, nak berjumpa dengan Ramadan. Duk buka tentang niat. Sebab awal-awal amalan ni kata Nabi, Allah akan kira berpandukan kepada niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya ketentuan amalan itu adalah dinilai daripada niat kita. Ini ibu-ibu mai sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, mai ni keluar rumah tadi, apa niat? Kan, apa niatnya? Mai nak majlis ilmu ni, niat nak menuntut ilmu kerana Allah. Kerana Allah. Maka kalau ustaz tak mai pun agak-agak marah. Tak marah sebab mai kerana Allah. Tapi kalau mai kerana ustaz tak mai, apa ustaz janji dicapati. Pasal tak mai kan. Apa ustaz pun cakap tak betul, dia pula dah tazkirah ustaz tak mai. Kan? Tapi dia mai kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duk buka, duk buat ulang kaji apa semua ni, terutamanya tentang niat. Niat ni, dia tengok ulama kata apa. Jumhur ulama macam mana ajak kita cara nak niat puasa ni. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Maka tengok antara mazhab yang pertama,
mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, ni majoriti ulama dalam ni sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, mereka berpendapat, maknanya jumhur ulama ni berpendapat apa dia? Setiap hari memerlukan kepada niat. Nak puasa ni tiap-tiap hari kena niat. Ni jumhur ulama. Jumhur ulama kata nak puasa kena niat. Niat tu tempat dia waktu mana? Waktu dia bila? Waktu dia malam. Okey, malam ni ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, malam ni apa yang kita faham malam? Baik dalam apa ni kita tengok kalender Islam sendiri pun dia bertukar hari tu start daripada maghrib. Itu maknanya kalau tengok yang Masihi 12 tengah malam kan, dia tak sama. Dalam Islam ni dia kira maghrib. Jadi malam tu bermula maghrib. Maghrib tu malam sampai bila malam tu? Sampailah masuk subuh. Subuh tu pagi Subuh tu pagi. Sebab tu nak niat puasa waktu sahur. Boleh tak? Boleh. Sebab dikira sebagai malam. Sahur tu masih dikira malam. Sebab tu boleh niat waktu sahur, boleh niat puasa lagi. Saja aku puasa esok hari. Nampak dia sebut tu, esok hari. Kan? Nak abang kata ni malam, esok tu siang. Faham dia macam tu lah. Walaupun kadang-kadang ada juga ustaz dia tak main bagi faham, sampai kadang-kadang lah kali orang tak faham terus. Kan? Lah ni ustaz saya nak tanya hari ni ke esok. Jadi pening terus kan. Kita duk faham macam tu dah, siang tu kira esok. Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi tak ada masalah. Jadi boleh bermula niat waktu malam tu sebelum daripada subuh tu masih lagi boleh niat. Kan? Bangun sahur, Allah tak niat lagi malam tadi, boleh niat. Jadi jumhur ulama kata setiap hari perlu kepada niat. Tapi dalam mazhab yang kedua, mazhab Maliki, mazhab Maliki kata apa? Dia kata ulama mazhab Maliki ni berpendapat sah satu niat untuk puasa Ramadan pada awalnya. Maknanya mazhab Maliki kata niat sekali je awal bulan tu sah untuk sebulan terus. Tak perlu nak renew dah niat tu. Kan? Sekali je, memadai sekali. First malam yang pertama Ramadan tu, contoh puasa hari Ahad, malam pertama tu sallallahu alaihi Muhammad, hari Sabtu malam tu niat dia boleh puasa untuk sebulan terus. Tak perlu renew tiap-tiap malam. Ni mazhab Maliki. Kan? Tapi ni minoriti lah. Sebab ni pendapat dia saja, mazhab dia saja. Kan? 3 lagi tadi. Jadi sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, kesimpulan dia bagaimana? Nak jaga ni takut terlupa ustaz. Takut terlupa. Kadang-kadang terlupa. Terlupa niat. Dia terlupa niat tak sama dengan terlupa makan. Kan? Bulan Ramadan nak terlupa pergi duk makan nasi habis pinggan. Walaupun kata macam pelik ustaz tapi tak boleh jadi kau. Kadang-kadang ada orang lupa macam tu kan, lupa kena kat dia. Makan habis pinggan, Allah puasa. Tu dia kan. Contoh dia terlupa makan habis pinggan, baru teringat balik kata puasa. Allah puasa. Kan. Tapi terlupa bab makan tu, terlupa sungguhlah, jangan buat-buat. Terlupa bab makan tu, terlupa yang betul-betul. Bila dia ingat maka dia boleh puasa terus ya. Tapi kalau terlupa bab niat ni, kita tak, maknanya puasa kita hari tu kalau kita tahan makan dan minum lah, sebab kita tak makan juga kan hormati Ramadan, tapi maknanya apa dia? Tak dikira sebagai puasa. Sebab tak niat. Tak niat puasa. Jadi langkah berjaga-jaga ni nak buat macam mana? Malam pertama Ramadan maknanya hari Sabtu malam tu kita dah niat dah sebulan. Niat dah sebulan sahaja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini yang wajib atas diri aku kerana Allah Ta'ala. Niat tu sekali je. Kena niat di awal-awal. Kena niat di awal-awal. Kalau masuk malam kedua, malam tiga tak jadi dah. Okey, hak tu. Kemudian tiap-tiap malam tu yang malam yang sama juga niat saja aku puasa esok hari. Kan? Malam yang sama jugalah, malam Ahad tu sama juga. Saja aku puasa esok hari. Kan? Lepas tu esok pun niat lagi, lusa pun niat lagi, saja aku puasa esok hari, saja aku puasa esok hari. Tapi seandainya terlupa, boleh tak puasa? Boleh. Sebab apa? Sebab ni ambil yang sebulan tadi ni. Hak awal niat sebulan tadi ni dah niat dah, maka lupa pun boleh niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dalam bab niat.
Kadang-kadang ada orang salah faham. Dia kata, ustaz, kami ni kerja berat, ustaz, kerja berat. No, kami ni kerja berat, ustaz. Jadi nak puasa ni memang payah. Adakah mereka ni dibenar untuk tak puasa? Itu persoalan dia. Adakah dibenarkan untuk mereka tak puasa? Terus, kira hari tu kira mai tu kira tak puasa terus. Tak, bukan macam tu. Kan? Mereka ni kena niat puasa sama macam orang lain. Dan mereka kena puasa sehinggalah mereka rasa tak mampu untuk berpuasa. Itu baru betul. Kena puasa, kena niat puasa, kena puasa hari tu sehinggalah mereka rasa tak mampu dah nak puasa. Kalau puasa juga ni kira boleh tumbang dah, boleh pensan dah. No, tak boleh buat kerja dah. Waktu tu baru dia boleh berbuka. Bukan makna dia tu memang tak puasa dah hari tu. Ni memang tak puasa dah, bawa bekal siap. Kan dia faham macam tu. Salah lah. Kan? Maknanya mereka ni kena niat puasa, kena puasa dan sampai masa dia tak larat baru dia berbuka dan dia wajib qada. Wajib qada. Allahumma salli ala Muhammad. Tu satu. Kadang-kadang masalah kita kata dalam bab ilmu tadilah dia buat ulang kaji macam ibu-ibu mai hari ni. Pasal apa duk dengar majlis ilmu tentang Ramadan ni? Pasal nak buat ulang kaji. Dia ibadah yang setahun sekali. Macam nak pergi umrah. Jarang orang macam kita pergi umrah lama-lama sekali. Kena ulang kaji tak? Kena ulang kaji. Walaupun kita ni tahu, bukan tak tahu, tapi dia ingat-ingat lupa. Kan? Kadang-kadang banyak lupa daripada ingat. Kan nak ingat sikit lah. Kan nak lupa tu banyak. Tu yang mai buat ulang kaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya tak sebut pun tak apa. Ada seorang dua je belakang. Baik. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Satu lagi. Kita tengok masalah sikit. Sebelum kita lanjutkan lagi insya-Allah. Ada tak lama 10.30 habislah. Kuliah subuh ni. Baik. Sebab sebelum kita puasa, biasanya kita akan tarawih dulu. Standard dia macam tu. Esok nak puasa, malam ni tarawih dah. Jangan dok buat pelik pula kan. Lalu depan surau masjid, pasal apa ramai malam ni ya. Dia sampai tak ketahuan. Kan? Dia punya tu kata hak tadi jenis hak tadi tu. Lah, puasa. Jenis tu. Kan? Tiba-tiba puasa. Jenis tu. Dia lalu awak ramai sangatlah masjid surau. Ada mayat kan? Ada mayat kan hang nak jadi mayat lagi. Kan? Sampai tak ketahuan esok tu nak puasa dah. Malam ni orang dok main tarawih. Kan? Maknanya nak abang kata sebelum puasa kita tarawih dulu. Tarawih ni tarawih asal daripada tarwihah. Tarwihah maknanya rehat. Solat rehat tu panggil solat rehat ni. Tu yang ada kita di tempat kita ni di bumi Malaysia ni. Dia buat macam mana kalau di Kedah ni Musalla ala Muhammad, saya duduk jalan tazkirah Ramadan dan sebagainya, ada masjid buat 20, ada masjid buat 8, ada buat 8 ada tazkirah, ada buat 20 ada tazkirah kan. Tengok itu ya, dia duduk geram dia duduk geram kita mana boleh tak boleh jadi. Umi dia tak bagi ikut dah, dia tak ikut juga. Jomlah nak ikut lah. Macam tu lah. Kan? Tak apalah ibu-ibu nak, terima je lah. Iklan. Jadi tak ada masalah lah. Mengikut kesesuaian tempat. Kan ada orang dia selesa macam tu, macam mana pun tak apalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bila saya kata sallallahu ala Muhammad, sebelum kita puasa, kita tarawih dulu. Jadi tarawih ni, tarawih ni waktu mana? Waktu mana tarawih ni? Adakah selepas Isyak atau selepas salat Isyak? Dia beza tu. Saya tanya tu beza tu. Adakah selepas Isyak? Maknanya setelah masuk waktu Isyak. Atau selepas solat Isyak? Beza tak soalan tu? Kena faham soalan tu lah. Kan? Setelah masuk Isyak atau selepas sembahyang Isyak. Jadi, waktu mana yang kita ni boleh buat tarawih dan tarawih kita tu dikira tarawih. Jadi kita cuba clearkan. Kita cuba bagi clearkan. Solat tarawih ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, dikira sebagai tarawih ialah selepas kita sembahyang Isyak. Maknanya kita nak sembahyang tarawih, kita kena sembahyang Isyak dulu. Kita kena solat Isyak dulu.
baru kita boleh buat tarawih. Duduk. Baru kita boleh buat tarawih. Kalau tidak, tak sah tarawih. Tak sah. Contoh saya bagi mudah faham sikit contoh. Ada orang dia main lambat surah. Ni surah yang putih ni contoh dekat. Dia main orang siap dah mayang isyak, orang duk kira nak mayang tarawih dah kan. As-salatu tarawih. Tok Bilal duk sebut lah. Ni Tok Bilal pun duk prepare ni. Jangan nanti mau duk baca tengok kertas. Dah tengok kertas ketak pula, pakai sudah. Kan, dia pergi kot lain sekejap lagi. Kan, kena duk prepare. Tok Bilal pun kena prepare ni kan. Dengar-dengar main Tok Bilal duk sebut dah. Duk sebut dah ni. Tuan-tuan, dia pun duduk tunggu. Dia kata, sembahyang tarawih dulu balik pergi sembahyang isyak. Nak abang kata pertama masuk lagi waktu isyak, masuk dah. Cuma dia tu tak sembahyang isyak lagi. Dia kata tak apa, sembahyang tarawih dulu, lagi lepas tarawih sembahyang isyak . Senang dia kata, ikut tu imam semua sampai witir. Tak payah duk tambah-tambah apa belakang dah. Senang. Nampak? Kalau tengok macam logik tu, betul juga. Kan? Tapi ibadat ni tak dikira logik kan? Dia kena kira dia sudut nas, dalil dan sebagainya kan. Jadi kalaulah dia buat macam tu, sah tak tarawih dah? Tak sah sebab dia tak sembahyang lagi isyak. Dia kena sembahyang isyak dulu. Sama ada dia sembahyang isyak sekali lagi tu imam sembahyang tarawih, dia niat sembahyang isyak. Lepas imam bagi salam 2 rakaat bagi salam, dia sambung lagi 2. Sebab dia isyak. Baru dia boleh sembahyang tarawih, dan tarawihnya dikira sebagai tarawih lah, sah lah tarawih dah. Tapi kalau dia pipi sembahyang tarawih dulu, baru dia sembahyang isyak, sat lagi baru sembahyang isyak, tarawih tu tak sah. Nampak simple tapi tak boleh harap. Kadang-kadang ada ni yang muda-muda, kadang-kadang bukan muda, lanjut usia pun sama. Dia buat juga. Dia kata orang kata dia sembahyang kedak lagi. Orang kata dia main lambat ni sembahyang isyak di rumah. Dia duk faham macam tu. Kan, dia nak bohong kita boleh lah. Dengan Allah Ta'ala tak boleh bohong. Dengan kita boleh duk bohong. Kan, jadi dari segi hukum dia tak sah sembahyang dia. Kan, tu pertama. Baik, kedua, bila kita musafir. Jatuh. Bila kita musafir ni kita duk baca 2 marhalah yang boleh jamak dan qasar solat kita. Dalam bab nak buat tarawih ni, kita ambil maghrib dengan isyak lah, tak sadut pi zuhur dengan asar. Ambil maghrib dengan isyak. Kalau dia nak buat jamak takhir, tak ada masalah pun. Sebab dia akan bayang waktu yang kedua, waktu isyak kan. Jadi tarawih tak ada masalah lah. Yang jadi masalah, bila dia buat jamak takdim. Dia sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Dia sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas tu dia buat isyak 2 rakaat. Dia buat dalam waktu maghrib tu. Adakah boleh dia solat tarawih saja? Ni lepas buat isyak 2 dalam waktu maghrib tu, boleh tak dia sembahyang tarawih terus? Pasal dia ni musafir. Dia ni musafir. Jadi hukum dia boleh. Sebab pertama dia musafir, yang kedua sebab dia sembahyang dah isyak. Dia boleh buat tarawih terus. Lepas habis isyak 2 rakaat, usalli sunnat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh buat tarawih terus. Tapi syarat dia kena musafir lah, bukan duduk di sini. Kan duduk di sini pun nak buat juga anjing dengan jamak semua cukup. Macam pagi ni ada yang makit-makit jamak dengan duha lah. Subuh dengan duha balik awal. Siapa lambat bangkit ni, dia kata nak jamak dengan duha ustaz. Ustaz mana ajak dia tak tahu. Kan jangan buat jalan sesat kot sebelah sini. Kan baik. Muslimin muslimat, ibu-ibu yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan kita kena pastikan Ramadan kita ini, puasa kita ini bukanlah puasa yang menjadi adat, tetapi kita nak puasa kita ini satu puasa yang menjadi ibadat kepada kita. Kan? Nak jadi ibadat ni macam mana? Pertama, ibadat yang kita buat ni adalah ibadat yang ikut syarak. Puasa kita, puasa yang ikut syarak. Kan? Jadi ibadat. Yang kedua, buat sesuatu itu kerana Allah. Kerana Allah.
Dalam bab puasa, Allah kata man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa, man shama Ramadan, puasa Ramadan, kata Nabi, imanan, dengan keimanan. Iman, puasa dengan iman. Kalau dengan semangat tak jadi. Itu yang dia ramai awal saja. Pasal apa ramai awal? Semangat. Kalau iman, insya-Allah. Sebab tu bila nak bertemu dengan Ramadan, cik nak kah? Nak air? Sebab tu kalau nak bertemu dengan Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lah ni dalam bulan Sya'ban hak ada ni kena warm up, kena panas badan dah. Kan? Kena duk mula main masjid dah, duk mula main surau dah, duk mula main majlis ilmu dah. Sebelum hari tu ni duk latih puasa dah, sunat. Sebab apa? Duk panas badan ni nak buat ibadat, duk warm up. Kita kalau nak bersukan pun, nak jogging, nak lari, dia mula-mula kena slow. Lama-lama baru laju sikit. Orang nak main bola pun kena panas badan dulu, bagi keluar peluh sikit, baru masuk kat padang. Apa-apa pun kena warm up dulu. Kalau tak warm up, terus kita terjun pi, terus kita lompat pi, sekejap lagi apa jadi? Jam. Balik awal. Bila jam, balik awal. Tu kata habis awal tadi tu, dia ramai dia main awal waktu ramai, lepas tu tak ada dah. Kan? Sebab tu nak buat ibadat ni pun kaedah dia macam tu. Dia kena duk mula main dah hari ni, duk mula main dah masjid, mula main dah surau, mula duk baca Quran dah. Kan? Mula duk buat dah benda-benda macam ni. Sebab bila jumpa je Ramadan, dia boleh speed terus. Dia boleh laju terus. Yang Allah kata yang Nabi kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, kata Nabi. Bila datangnya Ramadan, dibuka pintu syurga. Dah buka pintu syurga seluas-luas dah, kita baru nak mula duk panas badan. Lambat. Bila dah buka pintu syurga seluas-luas, kata ulama, Allah dah buka peluang untuk syurga ni sangat luas dalam bulan Ramadan. Takkan kita nak tengok, kita nak slow lagi. Kita kena laju dah. Susah. Kan? Kita kena laju dah. Sebab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lambat, kita ketinggalan. Dan kita belum tentu boleh habiskan Ramadan pada tahun ni. Takut-takut, bimbang-bimbang, tak sempat nak habiskan Ramadan. Maka kena laju, kena rebut peluang syurga yang Allah bagi. Offer, tawaran, promosi yang Allah datangkan dalam bulan Ramadan, kita rebut sungguh-sungguh. Nida ibu-ibu sekalian, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada orang dia tidak tertarik dengan tawaran Ramadan yang Allah berikan. Dia lebih tertarik dengan tawaran jualan di bulan Ramadan. Dia kok tu. Tu yang dia kadang-kadang offer bulan Ramadan ni pun kat expo pun 10 terakhir tu offer dia cantik. Kan? 50%. Ujung-ujung tu kita pun duk ketak kaki nak pi surau ke nak pi expo kan? Duk fikir, duk buat istiqarah. Payah nak istiqarah tu. Kalau istiqarah confirm dah tunjuk pi surau. Kan? Dia duk runtun boleh tengok. Kan? Pasal tu atok jadual bagi cantik. Nak buat kuih raya ibu-ibu. Boleh. Kadang-kadang kita kan beli kuih tunjuk ni, dia tak apa sedap. Kan? Kuih buah payung ni. Dia tak apa nak sedap, dia nak buat juga. Tak apalah, buat kuih raya, cuma setting time bagi cantik supaya tak ganggu ibadah kita. Kan? Mungkin ibu kata, payah nak buat siang ni, nak rasa, nak gitu, nak gini kan. Tak apalah, carilah masa yang sesuai. Tukang rasa ada dah. Kan? Tukang rasa insya-Allah ada dah. Suami-suami kan? Mai duk kata, mai nak rasa, dia kira nak rasa Yang ibu-ibu ni pun kalau suami minta nak rasa, dia tak bagi hak elok, dia bagi hak nu. Hak angit tu. Makan berbuih mulut-mulut belong. Kan? Sedap tak? Nak sedap macam mana? Bagi pun tak sedap. Jadi masa tu kita yang atur, kita yang setting. InsyaAllah nak cuba setting supaya tak ganggu ibadah kita. Sebab Ramadan ni peluang Allah nak bagi syurga dekat hamba-hamba Allah, kat kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi
Jadikan Ramadan itu sebagai suatu ibadat. Nah, tamanya kita kata kita puasa ikut syarak. Yang kedua, kita buat kerana Allah. Yang ketiga, kita cari redha daripada Allah. Tu yang kata man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Nah, mengharapkan keredaan Allah, ikhlas kerana Allah. Maka orang yang ada dua ciri ni, kata Nabi, dia layak untuk dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi, kata Nabi. Apa yang dia layak untuk dapat, kata Nabi? Diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tawaran tak? Tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaran tu. Allah kata, orang yang puasa bulan Ramadan, orang yang salat, orang yang mendirikan Ramadan, nah, dalam bulan Ramadan ni, Nabi kata, Allah akan ampunkan dosanya. Tawaran tu daripada Allah. Nah, nikmat paling besar untuk kita ni, bila Allah ampunkan dosa kita. Bila Allah ampunkan dosa kita, tu nikmat paling besar, ibu-ibu, ya ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita sedar kita ni insan, kita ni manusia yang berdosa. Kan? Kita ni pendosa. Maknanya kita ni tak ada lah main doa abang kita ni suci bersih, tak ada. Sebab kita bukan nabi, bukan anbiya, bukan mursalin, bukan rasul yang Allah pelihara daripada dosa. Nah, kita ni banyak dosa. Jadi antara peluang Allah bagi kat kita supaya dapat keampunan Allah, antaranya orang yang puasa Ramadan, orang yang mendirikan Ramadan dengan dua ciri ini, imanan wahtisaban, ghufira lahu, kata Nabi, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata ulama, dosa ni dosa-dosa kecil, dosa besar ni dia wajib bertaubat. Hukum taubat ni, hukum bertaubat wajib bagi orang yang sedar dia buat dosa. Kan? Dia sedar dia buat dosa, wajib dia bertaubat. Salat sunat tu, nama dia sunat sahaja. Sebab nama pun solat sunat taubat. Jadi kita salat tu sunat. Penyesalan kita, menyesal kita nak minta ampun kepada Allah, hak tu wajib. Hak kita nak sebut lafaz istighfar apa semua tu, hak tu terpulanglah. Kalau nak sebut astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita nak sebut hak tu, tak ada masalah sebut. Ataupun saya istighfar, saya boleh abang, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, atas perbuatanku yang melanggar perintahmu, ya Allah. Mulut duk abang macam tu, dalam hati duk main rasa bersalah, rasa menyesal, tu minta ampun lah tu. Wajib minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bu-ibu yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pastikan yang tu dulu. Kita tak mau Ramadan kita ni jadi adat je. Adat bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang puasa, dia puasa. Tapi sebab Ramadan ni ada orang dia mampu puasa, tapi dia tak salat. Adat jadi adat. Puasa, semayang tak belum? Dia kata, semayang ustaz, bulan lain boleh semayang. Jawab. Bulan lain boleh semayang. Dia kata, tapi kalau puasa ni, dia kata, Ramadan ni ada. Pandai jawab. Kita pun dengar macam betul, tapi tak betul. Kan? Sebab sebelum daripada Syakban baru ni duk cerita bab sembahyang dalam bulan Rajab pun. Saya rasa ustaz ramai dah duk cerita pasal sembahyang ni, satu amalan, satu ibadah yang Nabi kata awal-awal dihisab oleh Allah nanti ni pada hari kiamat. Hari kiamat nanti, ibadat pertama yang Allah akan tanya adalah sembahyang. Salat. Habis salat fardu, tak cukup. Allah kata, wahai malaikat, tengok salat sunat. Salat juga, tapi sunat.
kita tiba-tiba nak puasa saja, sembahyang dak. Nak rugilah. Dan ada orang puasa Ramadan, puasa dak kecil puasa, tapi tengok dia pakai seksi. Tengok pakai tak menutup aurat. Tu yang kadang-kadang nak pi pasar Ramadan, nak pi beli kuih ke apa ni, kena jaga-jaga juga dengan dok tawaf sampai 7 kali. Takut pahala habis kot tu kan. Pusing dok seronok tengok orang. Pertama tengok orang hak pi, dua tengok orang hak jual. Kan? Hak pi satu hal dah, semua dah. Hak pakai elok ada, hak pakai seksi ada, hak pakai tak cukup kain ada, hak pakai benang tetah pun ada. Macam-macam duk ada. Kita duk jaga puasa cantik dah daripada subuh sampai asar. Lepas asar keluar pi tu bukan lama mana pun 5, 6, 7. Lebih kurang 2 jam setengah je. Tapi 2 jam setengah tu mampu untuk mengurangkan pahala puasa. Kan? Ada hak jenis tu pakai tudung tutup dah, tapi lengan pula dia buka. Kan? Pakai tudung ni kita nak hak orang lelaki, perempuan lah, lelaki pakai tudung tak jadi. Kan? Dia duk marah. Saya nak tutup aurat pakai tudung pun ibu tak bagi. Tak bagilah pasal hang jantan. No, kalau hang perempuan tak apalah. Mana boleh orang lelaki pakai tudung. Kan? No, dia pakai tudung cantik dah, baju pula sekerat ni. No, dah baju sekerat ni, bila duduk sekerat ni agak-agak sahih apa dia pakai. Confirm baju adik dia punya. Kan? CS ketat. Yang Pak Long ni nak beli kuih atas meja, masa yang sama dia tengok kuih tempat lain. Kacau. Kan? Takkan kacau tu, kan? Dia kata, Pak Long kena jaga. Dia kata bukan tak mau jaga, ustaz, kadang-kadang dok rasa macam rezeki pun dah agak. Tu dia. Kan? Dia kata saya susahlah kalau berjalan pejam mata, saya lagi tak nampak. Macam-macam jawapan tu nak bagi boleh agak tu. Jadi kena jaga. Pasal tu puasa ni bukan sekadar kita menilai dari sudut fiqh sahaja. Jaga makan, jangan minum bulan puasa, jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Tak, kena jaga juga dari sudut tasawuf, dari sudut pahala puasa tu. Tasawuf dia. Pahala puasa kena jaga. Sebab tu Nabi SAW, Nabi menyatakan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata Nabi. Berapa ramai orang yang berpuasa, kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja, kata Nabi. Nampak? Nabi mana? Kemudian Nabi kata lagi, man lam yada' qawladh-dzur wal 'amala bihi. Barang siapa, kata Nabi, yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan keji. Bulan puasa duk mengumpat orang, bulan puasa duk mengata orang, bulan puasa duk mengeji orang, bulan puasa duk fitnah orang, bulan puasa duk mencuri ambil hak orang. Ni duk buat benda ni. Nabi kata, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu, kata Nabi. Maka Allah tidak berhajat menerima amalannya meninggalkan makan dan minum. Faham? Maknanya letihlah puasa. Walaupun dia tak kena qada puasa dia, tapi pahala tu, pahala yang nak bawa balik, nak jadi bekalan, nak jadi teman penyelamat untuknya, tak ada. Rugi tak? Rugilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi janganlah pula dia duk faham. Kan ada orang, ni kita kata adat ni. Dia nak mengumpat, dia kata, nanti Ustaz. Lepas kau puasa Ustaz lagi, Dia duk nampak, lepas kau puasa Ustaz lagi, siap. Dia duk faham, siang Ramadan tu saja tak boleh. Lepas buka puasa, boleh belaka. Salah tak fahaman tu? Salah. Cuma siang tu kalau dia buat, habislah pahala puasa dia. Dosa juga. Lepas Ramadan, lepas maghrib, memang dia tak puasa dah. Jadi pahala puasa tu tak ada lah. Tapi perbuatan dia tu, nak mengumpat tu, dosa tak? Tetap berdosa juga. Sebab tu Ramadan ni satu madrasah, tarbiyah, madrasah, sekolah yang nak mendidik kita. Bukan nak suruh kita simpan. Lepas Ramadan, buat balik benda jahat ni. Lepas Ramadan, buat balik maksiat ni. Satu pemahaman yang salah. Kalau macam itulah faham kita tentang puasa, tentang Ramadan, maknanya apa? Maknanya kita ni setakat faham adat sahaja.
Kita nak benda adat ni jadi ibadat, tak apa. Adat, tapi dia boleh jadi ibadat. Tak salah pun, syarak tak salah, tak larang pun, tak langgar hukum pun, tak apa. Walaupun dia ibadat, tapi boleh sampai jadi, walaupun dia adat, boleh sampai jadi ibadat. Tak ada masalah. Tapi takut adat sahaja, tak jadi ibadat, tu yang takut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sebab banyak kita tengok macam tu. Sepatutnya Ramadan, ibu-ibu sekalian, mengajar kita tentang syukur. Yang Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, nescaya aku tambah. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya kata Allah, inna azabi, azab aku, kata Allah, azabi lasyadid. Azabi tu kena baca 2 harakat tu kalau ikut tu. Jangan duk baca inna azabi lasyadid, salah. Cuba buka balik ayat tu tengok. Inna azabi lasyadid, salah. Inna azabi lasyadid, baru betul. Azab aku, kata Allah, sangat pedih. Sangat pedih. Allah bagi warning dah, suruh kita bersyukur. Sehingga Allah kata dalam Quran, dalam surah At-Takassur, surah ni ramai orang ingat sebab dia duduk dalam juzuk yang ke-30, ayat terakhir, ayat 8. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa kata Allah? Sesungguhnya kata Allah, thumma latus'alunna yawma izin, kamu akan disoal, kamu akan ditanya pada hari itu, kata Allah. Hari apa? Hari kiamat, hari akhirat nanti. Allah kata kamu akan ditanya. Tanya tentang apa? Anin na'im, tentang segala nikmat-nikmat yang pernah kita kecapi di atas dunia. Yang Allah dah bagi nikmat tu kat kita, ibu-ibu, Allah akan tanya nikmat tu nanti. Harap-harap kita ada jawapan yang boleh selamatkan kita. Harap-harap begitu. Dalam surah Yasin, antara surah panjang, berapa ayat? Melengur lah. 80? 83? Cik. Kan? Tak betul, balik cek kan? Saya ustaz tahu baca, saya tak dan nak tengok. Tu dia. Macam orang tanya rukun sembahyang dah berapa? Rukun sembahyang. Dia dah buat ulang banyak kali lah. Ni nak tanya boleh ni? Dia kata, ustaz, saya kena sembahyang tu. Dia tahu. Dia sembahyang tu dia buat cantik, tertib elok lah. Tapi dia nak abang tu nak cerita tak erti. Maknanya dia bukan tak tahu, cuma dia tak erti nak abang rukun sembahyang yang ni. Tapi kalau dia sembahyang tu tertib lah, elok dah. Lebih kurang macam tu lah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kat mana tadi kita lupa dah. Kali ada cerita kan, lupa. Surah Yasin kan, surah panjang yang ramai orang lancar ketika membacanya, betul tak? Kalau surah Al-Kahfi enggak suruh baca ramai-ramai. 10 pertama dengan 10 terakhir je laju. Hak tengah tu merangkak. Silap-silap menyuluk pun dah. Dia tuan berbila nak habis tak? Kuih lama, kuih rendah, tengkok pun tak ada. Kan? Surah Yasin, kalau baca sekali ramai-ramai jemaah macam ni, tu imam khalifah tu nak telan ayat liuk tak berani. Telan dia potong. Duk raise dengan tu imam Kan? Nak abang kata lancar. Tu pun orang kata bid'ah lagi baca Yasin tak? Baca Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam surah Yasin ada satu ayat Allah peringatkan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yawma, pada hari itu, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim,
kami kunci mulut mereka, kami meteri mulut mereka. Tak boleh cakap dah hari itu, kata Allah. Mulut ni atas dunia Allah bagi cakaplah, kata Allah. Bahkan kata Nabi, ramai orang duduk dalam neraka, antara asbab dan puncanya adalah kerana mulut. Kita pun peribahasa Melayu kata, kerana mulut badan binasa. Kan nampak? Mulut ni satu, ya Allah bagi satu benda yang bila dia bercakap, lidahkan dan tulang. Maknanya dia cakap ikut sedap dia je. Kan? Tapi jaga, Nabi kata ramai duduk dalam neraka pasal mulut, pasal lidah. Mulut ni Allah kunci. Yang menjadi saksi, yang berkata-kata kata Allah jadi saksi. Saksi apa yang dia lakukan atas dunia, yang Allah bagi hak untuk bercakap pada waktu di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan ni akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ni. Tangan-tangan ni akan berkata-kata, yakni akan memberitahu kepada kami, kata Allah, tentang kesalahan-kesalahan yang mereka buat atas dunia. Tangan ni akan berkata-kata, kata Allah, bagi tahu kepada kami apa kesalahan mereka buat atas dunia. 3, dalam ayat ni Allah kata, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan menjadi saksi tentang apa yang mereka telah lakukan atas dunia. Kita tadi mai ibu-ibu, kaki kita bawa mai. Betul? Ada yang mai berjalan dengan tangan tadi. Ya. Kira hebat betul kalau berjalan dengan tangan. Jalan dengan kaki. Kaki yang bawa jasad mai. Kaki ni Allah kata nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Atas dunia dulu kaki ni bawa kamu pergi mana? Bawa kamu mai majlis ilmu ke? Bawa kamu mai dalam surau ke? Dalam masjid ke? Tempat mulia ke? Mai mengaji ke? Kaki ni jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Walaupun kadang-kadang orang tak ada kaki pun boleh mai. Betul tak? Allah ambil nikmat kaki. Tapi sampai juga dia. Kita ada kaki tak rasa malu ke? Kan? Tapi kalau tak ada kepala tak kisahlah mai. Tak usah tengok lagi orang mai tak ada kepala. Kalau mai pun kita lari selera. Tak ada kepala mai duduk ngaji jam. Kan? Tak ada kaki kita boleh terima lagi. Kan? Ni mai tengok sekerat badan tak ada. Relax duduk ngaji, duduk atas kerusi tu. Saya rasa bukan kata ibu-ibu dengan saya sekali ya. Cak alik but lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kelebihan bulan Ramadan yang Allah datangkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata yudha'af, Allah lipat ganda pahala ibadat kita buatlah bulan Ramadan ni. Tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sebab tu satu nasyid lama lah. Dalam sekolah dulu. Kemudian mereka menyanyikan semula. Dia kata, dia cerita tentang kelebihan bulan Ramadan. Dia kata, bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Isilah bulan ini, banyakkan amalan, beribadah malam, siang berpuasa, banyakkanlah sedekah, jangan dikira, moga ia menjadi penebus dosa. Banyakkanlah sedekah, jangan dikira, moga ia menjadi penebus dosa. Dia cerita tentang kelebihan bulan Ramadan ya. Apa yang dia sebut tu, apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dilipat gandakan, bulan yang utama. Betul Nabi kata sayyidus syuhur Ramadan, penghulu sekalian bulan Ramadan, bulan rahmat. Betul tak? Betul. Allah bagi segala tawaran, offer, promosi daripada Allah dalam bulan Ramadan ni.
Bulan Lailatul Qadar, betul tak? Betul. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Nabi kata taharrau Lailatul Qadar. Nabi kata carilah, kata Nabi. Cari apa? Malam Al-Qadar, kata Nabi. Nabi suruh cari, bukan suruh nanti. Ada orang duk nanti, no, keluar duk kat halaman rumah bila malam Al-Qadar. Tu nanti. Kan, dia duduk nanti tunggu tengok, dia kata langit bintang tak ada. Kan duduk tengok langit bintang banyak ke bintang tak ada. Lepas tu duduk tengok pokok moktan dia sujud ke tak. Kalau pokok moktan tu boleh cakap, dia kata hang ni bodoh ke apa. Kan, Allah suruh hang tu sujud. Hang main duduk tengok aku sujud ke tak. No, dia kira dia gulungkan dekat. Tak sujud pun. Bintang pun tak ada. Dia gulung sejuk kat bawah. Kan? Bukan suruh nanti, suruh cari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, kata Nabi. Carilah malam al-qadar pada malam-malam yang witir, malam-malam yang ganjil, minal ashril awakhir, daripada 10 malam yang terakhir, min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Tapi tak mustahil juga malam Al-Qadar boleh berlaku pada malam yang ke-6. Sebab tu 10 malam terakhir ni azamlah untuk datang. Terutamanya ayah-ayah tu pun tak mau mai, kalau mai kena. Pasal ayah-ayah mana ada cuti. Ayah-ayah mana ada cuti mai haid. Ada ayah-ayah dengar mai haid? Tak ada kan? Orang perempuan ni sallallahu Muhammad Allah bagi. Kan? Allah bagi ada haid. Kan? Kata sahabat saya, haid ni bawa banyak makna. Kan? Antara makna haid dia, haid ni lah. Darah haid ni, kan? Dia kata boleh jadi juga haid ni maknanya nu tempat orang kaya-kaya. Perdana haid. Kan? Ambangan haid. Haid juga itu pun dia tak. Betul juga no. Tapi haid kita nak abang ni apa dia? Haid kita nak abang ni darah haid tu lah. Kan? Darah haid. Tapi Islam ni cantik. Orang perempuan yang datang haid bulan Ramadan, dia wajib tak qada puasa? Wajib tak qada puasa? Wajib ni 15 Syakban kat atas ni, kalau ikut alih puasa dah kan. Kalau orang yang tak lazim puasa, betul tak? Tapi kalau orang yang qada puasa tak habis lagi, dia boleh puasa tak? Boleh. Boleh. Termasuklah juga ayah-ayah hak qada tak habis lagi. Kan ibu-ibu sama. Ayah-ayah hak qada tak habis lagi. Tinggal tak berapa hari dah, seminggu lebih kurang kan. Boleh tak qada? Puasa wajib boleh ni. Puasa wajib boleh. Boleh qada puasa. Yang tak boleh tu, sebelum-sebelum ni tak puasa sunat pun, tiba-tiba mai tinggal 15 hari, dia gatai nak puasa sunat. Orang panggil gatai nak puasa sunat. Sebab sebelum ni tak pernah puasa pun. Hak tu yang tak boleh. Kan? Sebab Nabi tak buat dah. Lepas 15 tu, Nabi tak puasa dah. Kecuali ada orang nak ganti puasa. Kecuali ada orang yang nak ganti puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat mana tadi? Lupa pula dah. Kat mana? Lupa juga. Kita serupa. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata cari 10 malam yang terakhir. Kan? Ada hadis kata 10 malam terakhir sahaja. Ada hadis kata 10 malam yang ganjil. Maknanya bukan hadis ganjil saja dah. Ada hadis Nabi kata cari 10 malam terakhir. Ada, hak tu saja. Ada lagi 10 malam yang ganjil. Jadi kita ambil kesimpulan 10 malam terakhir ni seboleh-bolehnya kita azam untuk kita buat ibadat. Kan? Kalau ibu-ibu mungkin mungkinlah kata, mungkin ada lagi yang mai haid. Saya ustaz tak boleh pasal cuti ni. Tak apa, nak wirid tu boleh. Yang tak boleh baca Quran. Yang tak boleh sembahyang. Wirid boleh tak? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara wirid yang kita boleh buat, yang pahalanya luar Ramadan pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Di luar Ramadan pun ganjarannya sangat hebat dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sekiranya dalam bulan Ramadan. Wirid yang simple je. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, kata Abu Hurairah. Nah, Nabi sebutlah hadis, Nabi kata apa? Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan 'ala lisan ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Faham tak? Tu Nabi sebut tu kan. Kata Abu Hurairah, Nabi kata, dua kalimah yang dicintai Ar-Rahman. Ada dua kalimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana kata Nabi ringan pada lisan, nak sebut ni cukup ringan, cukup mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berat pada timbangan. Nah, berat pada timbangan, iaitulah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuti, tak boleh nak semayang, tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak puasa, banyak sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Nah, boleh buat apa lagi? Salli ala sayyidina Muhammad. Sudah tentulah boleh untuk salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ni antara bulan Allah turunkan ayat selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tu turun dalam bulan Sya'ban. Nah, maka banyakkan selawat untuk Nabi. Nah, orang yang cuti, orang yang haid, orang yang Allah bagi cuti, boleh selawat atas Nabi. Nabi kata, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan. Kata Nabi, barang siapa selawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Itu luar Ramadan. Luar Ramadan. Begitu istimewa orang yang selawat kepada kekasih Allah, kepada Nabi. Nabi kekasih Allah. Istimewanya Nabi, bila kita selawat kat kekasih Allah, Allah selawat kat kita 10 kali. Luar Ramadan. Bayangkan ibu-ibu dalam bulan Ramadan, kita duk selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni tak ada wuduk pun boleh. Quran nak kena ada wuduk dulu. Kan? Selawat tak payah ada wuduk. Cuti pun boleh selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu cuti, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun nak selawat Ibrahimiyah dan sebagainya, selawat. Pi nak duduk lah pi. Pi. Keluar tu. Kau tu boleh, ni boleh. Pi. Dengan pi kat jalan je. Baik. Tu selawat yang ada dalam zikir tilawah yang hak sekolah ni, Sri Aji ni. Ini kalender ada zikir tilawah tu kan. Ada selawat tepi tu. Selawat tafriji. Arwah Ustaz Bakri dia buat banyak tu. Saya dulu dia bagi satu tu. Dia suka bagi banyak saya. Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ada cakap pasal dia, kadang dia main sebab sebab macam ni kalau duk forum dengan dia kan, teringat lagu-lagu hak dia duk bawa kat budak kan. Di antara lagu yang sangat famous itulah cinta-cinta Allah, cinta-cinta Nabi, cinta-cinta Ummi, cinta baba sekali. Itu lagu tu saya try bawa tu tempat ibu main kat lama sikit dia sebab teringat tak boleh kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia buat banyak-banyak siap-siap. Memang untung buat banyak-banyak ni. Orang yang dok bawa kalender dia ni pun sallallahu alaihi Muhammad pun dah meninggal dunia. Pak Su tu, arwah Pak Su. Merata jumpa.
No, saya pergi makan ni lah Pak Su dah sini. No, merata jumpa Pak Su ni. Orang yang duk bawa kalender ni pergi merata. Bahkan ada orang kenal almarhum Ustaz Bakri ni sebab kalender Sebab kalender. Orang tak kenal kuliah dia. Tapi orang kenal pasal kalender. Siapa yang bertanggungjawab? Orang bawa kalender tu lah. Pak Su tu meninggal saya rasa 2-3 bulan selepas Ustaz Bakri meninggal. Masya-Allah. Kan? Waktu Ustaz Bakri meninggal pun sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Pak Su tu kata tak ada lah Ustaz Bakri. Tiba-tiba dia pula meninggal. Nah, Allah sallallahu Muhammad. Tu antara orang yang hebat-hebat lah, orang yang banyak bantu. Nah, dia tinggal banyak kat saya. Saya cari kat rumah ni, ada sikit lagi tapi tinggal di masjid baru ni. Dia kata kalau tuan-tuan sumbang ni, tuan bagi tahulah nanti. Nah, bagi tahu. Dalam tu ada selawat. Kan kita isi yang kecil tu aja, yang besar tu koyak ambil awak balik kan. Ada selawat tafrijiyah. Saya pun kata, sallallahu alaihi Muhammad pun ni saya cari untuk sekolah tahfiz Ustaz Hadi, anak saya sulung duduk situ. Saya merata ibu-ibu, pasal amalan tak banyak. Cubalah bantu sekat mana boleh. Kan? Ni untuk sekolah Ustaz Bakri pun saya mula jalankan baliklah tabung. Sebelum ni saya duduk tumpu kat tadika tu, yang anak saya pakai tu, saya buat tadika Islam tu. Tu yang masa arwah ada, saya kata, saya anak slow sikit lah ni, pasal anak duduk tumpu kat tadika ni. Alhamdulillah lah, setahun dah kita berjalan, ni tahun kedua tadika tu. Jadi sebab saya tengok tadika tu pun, Alhamdulillah, setakatlah agak stabil, saya ambil keputusan, saya stop untuk dana tadika, saya jalan semula untuk Seri RJ ni. Walaupun perit ibu-ibu lepas daripada Covid ni. No? Pasal semua orang susah. Tapi tak apalah, saya kata kat jemaah, saya kata saya bantu sekadar yang boleh, tetapi yang banyak bantu adalah ibu-ibu, ayah-ayah yang duk sumbang ni lah. Saya tolong bawa tabung. Nah, jadi saya cuba sekat yang mampu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ada selawat tafrijiyah. Setiap kali kita isi borang tu, kita ambil selawat tu bawa balik. Ibu-ibu hafal tak selawat tu? Hafal? Kita test tengok. InsyaAllah kita buat sama-sama nak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamut Allah biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillak. Masya Allah. Tu dalil tu tanda hafal tu. Kan? Maknanya kalau hafal punca daripada dapat Ustaz Bakri bagi tu, mudah-mudahan pahala tu kita hadiah mengalir kepada almarhum Ustaz Bakri Yahya, insya-Allah. Amin. Baik. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita ni tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, tapi kita boleh selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu di antara apa yang kita boleh buat dalam keadaan kita tak suci. Jadi insya-Allah jangan kata tak ada ustaz amalan boleh buat, ada. Tapi kalau kita dalam keadaan suci, kita kena cari ibadat yang bila kita buat pahalanya berganda-ganda. Yang luar Ramadan berganda. Jadi
Kalau dalam Ramadan, cuba bayangkan, tentulah lagi banyak pahala tu. Di antaranya, raka'atul fajri, 2 rakaat salat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya, kata Nabi. Luar Ramadan, Nabi habaq dah. Salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh tu, kita buat, fadilah dia, kelebihan dia, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi. Ibu-ibu, bagaimana kalau bulan Ramadan? Sebab itu, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, kita dalam bulan Ramadan ni, Nabi anjurkan kepada kita, sahur itu sunat dilewatkan. Sunat dilewatkan. Kan? Kalau nak makan awal boleh tak? Boleh je, kan? Cuma kalau awal sangat pukul 12 tengah malam, takut tak jadi sahur, kan? Makan pukul 3 pagi sahur, tapi afdal, waktu yang terbaik adalah waktu yang dilewatkan. Hampir-hampir dengan subuh dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita makan sahur. Tapi kalau subuh tak boleh makan dah. Kan? Sekejap lagi subuh pun duk belon ni, nanya ustaz kata lewat tu sebelum subuh. Oh payah, sekejap lagi dia faham kot lain, jenuh saya, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lewat ni sebelum subuh, hampir-hampir dengan subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata apa? Depa kata sallallahu ala Muhammad tasahharna. Dia kata kami ni telah bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Nabi. Kemudian kami mendirikan salat, yakni salat sunat lah. Habis makan, kami salat sunat. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik tanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas tanya kepada Zaid bin Sabit, berapakah kiranya masa di antara azan dan sahur tu? Azan subuh dengan sahur tu, berapa kiraan masa? Dulu tak ada jam macam kita, senang abang. Kira-kira 15 minit, macam tu kan? Kira-kira 10 minit, macam tu. Dia tak ada jenis jam-jam macam kita ni, tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak kira macam mana? Jawab Zaid bin Sabit, dia kata sekadar, kan, qadru qamsina ayah, sekadar kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran. Ibu-ibu balik try baca 50 ayat Al-Quran. Lama mana? Berapa minit? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan kadar bacaan 50 ayat tersebut adalah kadar bacaan sederhana. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau ibu-ibu lah sembahyang tarawih, nak imam hak baca laju ke, baca slow ke, baca sederhana, yang sedang-sedang, tu. Hak mana? Sederhana kan, laju sangat pun tak larat juga. Mai malam pertama, malam kedua tak mai dah sakit pinggang. Pasal laju sangat. Orang muda boleh jadilah seronok kan, tapi dalam masjid, dalam surau tu dia bukan hak muda saja, dia ada hak lanjut usia juga, dia ada hak pertengahan, ada hak sederhana. Jadi kita kena ambil peringkat pertengahan lah. Ibu-ibu kata hak sederhana ustaz, kan? Nak laju sangat pun tak mau, kalau hak slow sangat memang tahu dah tak mau. Mau duk takbir pun Allah, jenuh kan. Tapi jarang jumpa hak takbir slow, sebab dia perangkap kita takbir Allahu Akbar, kita pun semangat dan hui power imam. Sekali dia tarik Bismillahirrahmanirrahim, kita latih kata sudah. Bila nak boleh bagi salam lah nak buat 2 rakaat pun tak gini. Kan? Tu dah tentu kita pun kata berat ni, slow sangat, kita tak seronok kan. Jadi kadar bacaan ni kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bacaan yang sederhana. Ibu balik baca sederhana bacaan 50 ayat. Berapa minit? Ada tak 10 minit? Ada tak?
lebih kurang kan. Lebih kurang 10 minit, 15 minit, lebih kurang macam tu lah. Jadi Nabi makan waktu tu, kira-kira sahabat-sahabat kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, antara waktu sahur Nabi dengan waktu solat lebih kurang 50 ayat bacaan Quran, 10 minit, 15 minit. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa sunat dilewatkan? Supaya kita ni tak ambil peluang untuk tidur. Kalau bangun awal makan sahur, sat lagi awal lagi ustaz, pukul 4 pagi dia pergi lena balik. Bila lena sat lagi bangkit lambat. Kan? Kalau bangkit lambat dan subuh tu alhamdulillah lagi lah. Kadang-kadang hanyut dengan ayat tu Bila hanyut dengan ayat tu, tadi ni sunat fajar dan buat pakai dak lah subuh pun dak. Ada orang sembahyang sunat fajar subuh tak sembahyang. Payah kan. Tapi ada juga orang yang buruk. Dia kata, ustaz kata apa tadi? Tak lah, bukan saya kata, Nabi kata solat rakaat al-fajri, 2 rakaat solat sunat fajar sebelum subuh tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukan saya kata, Nabi kata. Kalau macam tu ustaz, saya sembahyang sunat saja. Pasal apa? Pasal pahala dia banyak dah ustaz. Kan dia dok buat dia yang buruk. Dia kata sembahyang sunat pun tak apa dah, pahala khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan segala isinya. Hak tu sunat. Ni fardu ni subuh ni. Hak ni wajib ni. Kan kena faham dulu sunat dengan wajib tu. Kan? Sebab itulah bangun sahur lewat ni supaya nak bagi peluang kat kita tak tidur dah lepas sahur, siap-siap mandi-mandi apa semua, pakai baju nak main masjid. Paling tidak pun ibu-ibu solat di rumah, boleh buat solat sunat fajar dulu sekejap lagi. Solat sunat sebelum subuh dulu sekejap lagi, dengar azan, boleh sembahyang solat sunat sebelum subuh dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Jadi bila kita tengok di sini sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau zaman Nabi ada 2 kali azan. Nabi kata inna bilalan yunadi bilail, sesungguhnya Bilal azan pada waktu lail. Nampak tak Nabi kata malam, padahal lail di situ sahur lah, waktu bangun nak makan sahur tu kan. Nabi kata bila dengar azan Bilal pada waktu malam, fakulu washrabu, Nabi kata makan minum. Bila dengar azan Bilal ni menandakan azan tu nak gerak orang, nak kejut orang bangun sahur. Kan? Sebab Bilal ni suara dia nyaring. Suara dia kuat. Dulu tak ada speaker macam kita hari ni. Speaker tu pun jenis pekak badak ni payah. Kan? Dia pekak badak dapat nama. Kan? Dia buat tak dengar, payah. Kan? Azan tempat tinggi. Kita lah kalau azan tempat tinggi kita tak turun dah. Tok Bilal nak naik pun ketak kaki dah. Nak turun pakai dak dah sembahyang kat atas menara tu dah lagi. Dak hak naik atas menara tu speaker je kita hari ni. Canggih dah dengan keadaan lah. Nabi kata dengar azan Bilal, makan minum kata Nabi. Yang ni bangkit sahur. Tu yang kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kata Nabi sebab dalam sahur ada keberkatan. Ustaz, saya tak lalu lah ustaz. Bangkit, minum pun tak apa dah. Sebelah kurma pun tak apa dah. Tak mau kurma. Sebab sebut kurma tu pasal sunnah kan. Tapi saya tak lalu ustaz. Tak apalah, minum dah seteguk air pun. Nak ambil berkat, keberkatan dalam waktu sahur. Pahala tu, offer Allah bagi tu berkat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hatta kata Nabi, yunadiya ibnu ummi maktum. Sehingga kata Nabi, kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum. Dengar azan Ibnu Ummi Maktum, berhenti. Sebab azan Ibnu Ummi Maktum ni menandakan telah masuk waktu subuh. Jadi, nak bagi tahu tu macam tu. Kan, nak bagi tahu macam tu. Ramadan ni orang jaga 2 azan ni. Tambah azan subuh. Kalau boleh lambat sikit tak apa. Kan? Kalau boleh. Sahur tak tengok jam tu. Dia memang berpandukan kepada azan ni. Tak mau tengok jam. Pasal apa? Nak makan punya pasal. Hak paling teruk lagi, dia kata apa kat anak dia? Hampa nak makan siap-siap ni. Bulan Syakban ni hampa makan siap-siap. Ramadan tak boleh makan dah. Tu dia punya teruk. Punya teruk dia ajak anak macam tu. Bukan tak boleh makan. Siang je tak boleh makan. Malam boleh makan. Dia ajak macam tak boleh makan sebulan tu. Ni pemahaman dan pengajaran yang salah. Kalau ada, tolong berhentikan. Takut jadi ajaran sesat lagi. Baik. Jadi nak tahu
Sahur, dengar azan Bilal. Nak tahu masuk subuh berhenti makan, dengar azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kaedah dia macam tu. Jadi bila berpandukan kepada hadis ni, Allahumma salli ala Muhammad, nah, waktu imsak tu, yang kita buka takwim kan, ada imsak. Waktu imsak. Imsak tu boleh makan ni. Imsak tu boleh makan ni. Kalau ikut dalam hadis ni, waktu imsak itu masih dibenarkan lagi makan. Kita jaga-jaga, kita jaga lambat lah. No? 10 minit lagi ada ni. Kelang kabut dah. Makan apa semua. Kelang kabut ni, tak azan lagi, tak subuh lagi. Boleh makan dalam waktu imsak tu. Boleh makan. Cuma ulama ni nak ajak kita berhati-hati. Kan? Kalau sebab itulah digalakkan awal sikit makan. Tapi nak abang waktu imsak boleh makan tak? Boleh makan. Sekiranya tengah makan, jangan main. Sekiranya tengah makan, tengah duduk buah dalam mulut ni, makan-makan, bunyi azan. Bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk dalam mulut kan. Bini dia penuh dalam mulut. Tanya lelaki, tepuk. Tak tanya tak boleh lah, penuh dalam mulut. Tepuk lutut lah. Lelaki pun. Nyem. Balik awal dah hari tu. Sebab apa? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sebab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab dalam Al-Majmu' telah kami sebutkan sekiranya telah terbit fajar dan padanya di dalam mulutnya. Tu dia punya bahasa kan. Telah kami sebutkan sekiranya telah terbit fajar dan padanya, yakni di dalam mulutnya terdapat makanan. Nak amak kata masuk subuh dah. Masuk subuh, dalam mulut kawan tu ada makanan. Tu faham bahasa kita macam tu. Nah, maka kata Imam An-Nawawi, perlu dia mengeluarkan makanan tersebut. Hak dalam mulut tadi tu, hak lelaki dia cakap khabar jangan ikut. Lelaki dia duk tanya untuk lelaki, kan? Mana dah telefon ustaz dah. Lelaki dia kata, telan jangan. Hak dalam mulut tu, kata Imam An-Nawawi, hak dalam mulut ni dia kena keluarkan. Dia kena buang lah, kena luah balik. Kan? Kena luah dan dalam tekak tu rezeki lah dalam tekak. Tu baru rezeki. Jangan pergi duk korek elok. Pasal tu lepas dalam tekak dah. Kan? Dalam mulut kena bawa keluar, kena keluarkan semula dan kemudian sempurnakan puasanya. Terus puasa, tak ada masalah. Nampak? Kan? Faham dia macam itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok jam pun dah 10.30 dah. Kan? Maknanya masa cukup dah lah tu. Kan? Ibu-ibu pun duk tengok saya pun nampak kuih lama, kuih kecil dah. Nampak halus dah. Pasal apa? Mata tak larat angkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekadar itulah perkongsian ilmu kita pagi ni, bukan mengajar, sekadar berkongsi ilmu sahaja. Kalaulah ada salah silap, terkasar, terkurang di mana-mana, saya minta ampun, maaf banyak-banyaklah. Azam, mudah-mudahan kita mampu untuk beribadat yang terbaik untuk bulan ni, insya-Allah. Puasa kita puasa yang terbaik. Quran kita Al-Quran kalau nak khatam sekali ibu-ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau nak khatam sekali, contohlah lepas sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu baca 2 helai. 2 helai maknanya berapa muka surat? 4. Sebab 2 helai maknanya 4 muka surat. 4 muka surat sehari sembahyang berapa kali? 5. Mau dak abad 3 jam. Tu semua sama 5 kan. Bunyi 3 ustaz. Balik awal. Sehari sembahyang 5 kali 4 kali 5 20. Dapat dah 20 pula darab dengan sebulan 30 hari. 30 hari 20 darab 30 dapat berapa?
2 kali 3 6 tambah 02 belakang 600 sebulan dapatlah 600 muka surat. Dalam Quran ada 604 muka surat. Kan? Biasanya bila masuk juzuk lah 30 tu, kita laju tak? Laju dah, tak silap sehari habis dengan ayat tu kan. Betul? Jadi sekat 4 muka surat tu tak ada masalah dah. Nah, jadi nak khatam Quran paling tidak azam sekali. Sekali kita solat baca 2 helai, yakni 4 muka surat. 4 muka surat, dapatlah sebulan 600 muka surat kita baca. Jadi bolehlah khatam sekali. Kalau kita tertinggal, kita kena tambah lagi lah kan. Mungkin tadi tak dan, kena tambah sikit lah. Yang penting azam kita. InsyaAllah kita azam yang baik, Allah permudahkan urusan kita insyaAllah untuk tunaikan hajat kita. Jadi mudah-mudahan jangan jadi tergolong dalam kalangan orang yang Nabi nyatakan celaka. Syaqi abdun, kata Jibril, celakalah manusia yang dia bertemu dengan Ramadan sehingga Ramadan berlalu meninggalkan dia, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Rugi duk bulan Ramadan yang bulan rahmat ni, tapi dosanya tak diampun. Jibril kata celaka. Doa ni doa Jibril, hadis Jibril, diaminkan oleh siapa? Nabi. Penghulu malaikat yang mendoa, penghulu sekalian Nabi yang mengaminkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dan buatlah sehabis baik. Boleh jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat yang kita lakukan khususnya dalam bulan Ramadan akan datang, dan amnya sepanjang kehidupan kita. Allah terima amal ibadat, kebaikan, kebajikan yang pernah kita lakukan supaya dapat jadi bekalan dan juga bantuan saat kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Insya-Allah amin. Wallahu taala a'lam. Yang baik terbaik daripada Allah, lemah kurang kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikat yang sebenar semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ibu-ibu yang setia sehingga ke akhir program pada hari ini. Dan terima kasih jugalah kerana support Sri RJ ni dalam setiap bidang, dalam apa jua urusan, dok support, dok bagi sokongan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan dan kurniakan kebahagiaan untuk ibu-ibu semua. Dan saya minta satu je, tolong doakan kesihatan untuk ayah saya yang kurang sihat. Saya ni kalau ikut macam duk berulang sikit lah ni daripada Sik Mai sini, pasal ayah saya lepas dia positif COVID hari tu ni 10 hari balik mai rumah, jadi kesihatan dia sangat-sangat merosot. Baru ni jadi tarik 15 minit juga jadi tarik tu. Kami pekat balik semualah. Sampai kena baca Yasin semua. Kemudian nampak stabil sikit tapi masih lemah lah. Jadi minta doa lah ibu-ibu semua. Mungkin dah di antara doa ibu-ibu ni yang mustajab, yang tidak ada hijab, yang Allah angkat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan kepada ayahanda saya dan kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.